Kelabakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Puan Pengerusi. Saya akan membahaskan butiran 02-0000 pembangunan usahawan bersekali dengan butiran 19-19530 program peningkatan dan pembangunan PKS, 00601 dana pembangunan dan pembiayaan PKS, 00603 program keusahawanan dan 00606 pembangunan perusahaan mikro. Saya ingin menyentuh berkenaan program-program pembangunan keusahawan. Yang pertama berkaitan skim Juara Lestari. Untuk makluman, batch pertama peserta skim Juara Lestari difahamkan telah pun menyertai sesi latihan pada 25 hingga 27 Julai yang lalu dan sehingga 13 November 2023. Saya difahamkan dari salah seorang peserta bahawa mereka belum menerima apa-apa bentuk sijil penyertaan dan maklumat lanjut. Memandangkan skim ini akan diteruskan pada tahun hadapan, oleh itu saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah status dan perkembangan skim ini? Adakah skim Juara Lestari ini hanya sekadar memberikan ceramah dan taklimat berkaitan perusahaan sosial, SE dan ESG sahaja? Bagaimana dengan permohonan dana pemudacara bagi skim ini? Saya merasakan adalah tidak adil kepada peserta hampir 4 bulan tanpa ada apa-apa pemakluman lanjut ataupun sijil penyertaan sehingga kan mereka telah mengorbankan masa mereka selama 3 hari untuk mengikuti skim ini. Kedua adalah berkenaan program Tunas Usahawan Belia Bumiputra, TUB. Salah satu masalah yang dihadapi oleh peserta TUB dari Sabah terutamanya adalah permohonan untuk mendapatkan lesen perniagaan di bawah Ordinan Lesen Perniagaan 1948. Perkara ini disukarkan lagi dengan permohonan yang bersifat manual menggunakan borang, khususnya di peringkat Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Malah ada yang sampai menunggu berbulan-bulan semata-mata untuk mendapatkan lesen perniagaan. Diburukkan lagi, ada dalam kalangan peserta yang berputus asa dalam mendapatkan geran ini kerana tidak mempunyai kemampuan untuk menyewa premis perniagaan. Kerana sebelum mendapatkan lesen perniagaan ini, pemohon diwajibkan supaya ada surat perjanjian sewa premis dan juga alamat premis. Untuk mendapatkan premis perniagaan pula, kebanyakan pemilik premis pula mengenakan pembayaran pendahuluan ataupun deposit 2 hingga 3 bulan bayaran sewa. Kekangan-kekangan yang saya sebutkan di atas telah menyebabkan ramai peserta TUB, khususnya dari Sabah, memohon tambahan masa untuk menyelesaikan urusan berkaitan permohonan lesen perniagaan ini. Oleh itu, menyadari hakikat ini, saya ingin mencadangkan agar pihak Kuskop melalui SME Corp selaku agensi yang diberi peranan dalam melaksanakan program TUB ini agar dapat mempertimbangkan 2 cadangan. Yang pertama, memberikan seed grant ataupun grant permulaan sehingga 1,500 kepada semua peserta TUB yang berjaya menamatkan kelas, khususnya yang belum mempunyai lesen perniagaan, bagi membolehkan mereka menguruskan permohonan lesen perniagaan mereka di samping menampung perbelanjaan yang lain. Kedua, memberi kelonggaran kepada peserta TUB agar mereka dapat menyewa alamat mana-mana premis perniagaan, khususnya premis perniagaan di bawah kendalian agensi maupun JLC Kerajaan Persekutuan ataupun Kerajaan Negeri bagi tujuan permohonan lesen. Ya, seandainya seed grant yang dicadangkan tidak diluluskan. Selain itu, memahami bahawa geografi dan demografi di Sabah dan Sarawak adalah cukup besar, unik dan rencam. Saya ingin mencadangkan agar pihak SME Corp dapat melaksanakan program TUB yang spesifik khusus untuk Belia Bumiputra di pedalaman Sabah dan juga Sarawak. Saya percaya kebanyakan peserta TUB Sabah dan Sarawak ada datang dari bandar-bandar besar ataupun kawasan yang mempunyai akses yang mudah kepada infrastruktur asas yang baik. Namun begitu, di Sabah dan Sarawak kita ada kawasan pedalaman yang dijangkakan jangan jalan betar, akses internet pun sukar diperolehi. Oleh itu adalah molek sekiranya pihak SME Corp dapat melaksanakan satu program TUB khusus untuk Belia Bumiputra di pedalaman Sabah ataupun Sarawak. Saya juga menyambut baik inisiatif kementerian yang memulakan sistem pendaftaran status PMKS yang bertujuan mengesahkan sama ada sesuatu syarikat ataupun perniagaan itu adalah perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun tidak. Oleh itu saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, adakah pihak kementerian mempunyai perancangan untuk meneruskan insentif berbentuk voucher mikro madani sebanyak RM100 kepada PMKS yang ingin mendaftarkan status PMKS mereka pada tahun hadapan? Dan apakah langkah yang akan diambil kementerian dalam memastikan PMKS di Sabah khususnya yang berada di pedalaman, di luar
bandar dapat mendaftarkan status PMKS ini. Puan Pengerusi, sikit masa lagi. Melending sudah. Dan saya juga ingin menjemput Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP untuk melaksanakan pelbagai program keusahawanan di kawasan saya, yakni di Parlimen Kalabakan pada tahun hadapan. Saya ingin menjemput khususnya Institut Keusahawanan Negara INSCAN agar dapat melaksanakan kursus asas keusahawanan, kursus asas pembangunan produk dan servis, program pembangunan kapasiti satu daerah satu industri, bimbingan perniagaan secara percuma. Di kawasan saya agar lebih ramai peniaga-peniaga dapat manfaat dan pelaksanaan kursus dan program yang dapat dianjurkan oleh pihak INSCAN, sebuah institut di bawah KUSKOP. Puan Pengerusi, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kelabakan.